li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Fatih Faridah pada muka surat yang ke-60 65 68 dah. 68 muka nakir. Muka nakir Baik. Pada muka yang ke-68 cetakan Jawi dan 86 terbalik. Cetakan Rumi berkaitan dengan tajuk Munkar Nakir. Okey, Munkar Nakir. Menanya dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Munkar nakir, menanya dalam kubur. Ni antara perkara ghaib yang dibawa datang oleh wahyu, yang disampaikan oleh baginda Nabi, yang wajib kita beriman. Kata pengarang, dan wajib kita i'tiqad. Apabila mati seorang mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur, kemudian daripada ditanamnya. Jadi antara perkara yang wajib kita beriman adanya soalul qabri, soal kubur, pertanyaan dalam kubur ni. Jadi belum akhirat lagi tu, yang mana alam ini dipanggil alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh ni bahasa Arab memberi makna dinding. Dinding, pemisah. Dinding atau pemisah. Kerana dia memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Yaumud dunya, hari dunia, wa yaumul akhirah, hari akhirat. Jadi ada satu yang Tuhan jadikan alam persinggahan itu, yang dinamakan alam barzakh. Manusia ni lahir, asal-asal kejadian manusia ada daripada alam arwah, alam roh. Kemudian daripada alam roh tu Allah Ta'ala yang masukkan roh itu dalam perut mak, perut ibu, panggil alam rahim. Alam rahim. Setelah daripada itu keluarlah manusia ke alam dunia. Kemudian daripada alam dunia berpindah ke alam barzakh. Setelah itu bangkit balik di alam akhirat. Jadi alam roh, alam rahim, alam dunia dan alam barzakh. Alam barzakh dan alam akhirat. Alam akhirat. Jadi dan kita akan mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mana tu? Ni Allah Ta'ala sebut, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi rintihan di akhirat nanti dia merintih, Rabbana amattana thnatain. Orang ahli neraka merintih, ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali mati, wa ahyaitana thnatain, dan hidupkan kami 2 kali hidup. Mati 2 kali mana? Di alam janin. Kemudian mati di alam kubur sekali, barzakh tu. Wa ahyaitana thnatain, kita asal daripada perut mak kita dah hidup lah, kata mati lah tu.
Tak hidup lagi. Satu alam, mati sekali pertama. Mati kali kedua ni mati lepas ni. Mati lepas daripada alam dunia. Wa ahyaitana snatain, dan kamu hidupkan kami 2 kali. Lepas daripada alam perut ibu tu, alam jani, hidup. Lahir kita hidup, sekali hidup. Kemudian mati, lepas pada mati tu bangkit balik semula, hidup 2 kali hidup. Jadi itu antara yang akan dilalui oleh seseorang. Dan termasuk yang akan dilalui ialah seketika alam barzah itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di situ muna'amun mu'adzabun, akan diberi nikmat ataupun diazab. Antara perkara wajib wa minhu su'alul qabri, pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur ni ialah alam perpindahan, telah ditunjukkan keputusan yang akan didapat. Tak dapat lagi. Yang mana akan jadi ahli syurga, Tuhan beri dah sebahagiannya, melihat nikmat dia akan dapat dalam syurga. Orang yang mendapat keburukan, kesudahan yang buruk, Allah Ta'ala tunjukkan seksa tu dalam kubur, tunjuk dah. Tak rasa lagi tu, tapi melihat seksa tu telah seksa. Macam orang tunggu penjara lah, masuk lokak tu kena penjara. Duk lokak tu seksa dah tu, tak penjara betul ni. Nampak tak? Ataupun orang yang nak dapat nikmat, dia tengok tu nikmat dah, pengating, tak ngaton, tak nyambut natu ni. Ataupun dak akad nikah lagi, tengok tu nikmat dah. Jadi dalam alam barzah ni, alam kubur ni, Allah Ta'ala perlihatkan azab ataupun nikmat. Maka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Kemudian daripada ditanamnya, lepas tanam ni lah, masyhur lah cerita berkaitan dengan kematian ni. Setelah berlalunya orang yang tanam, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir. Bila tapak kaki orang yang tanam lari, dah macam mana? Kena tunggu lah supaya malaikat tak bagi. Tak, dia mari juga. Nampak tak? Dah lari tu maknanya kebanyakan orang lari. Makna bila orang dah tinggalkan. Dah kalau orang dah tinggal mari juga. Bukan makna kena mari, kena pulang belaka. Malaikat dah tengok, ada orang ni tak boleh mari. Ada orang ni tunggu tak boleh mari. Tak ada. Nak cerita apabila beredar, orang ramai beredar, walaupun ada orang tunggu, itu tak kisah tu. Maknanya akan ditanya setelah daripada ditanam tu, berapa ketika malaikat akan tanya. Dikembalikan roh ke dalam jasad. Roh itu dikembalikan dalam jasad. Dan jasad hancur sekalipun, ya, walaupun jasad itu hancur sekalipun. Contoh kena bahan iman, kena makan ni boya contohnya, hancur tu. Hancur dah jasad tersebut. Tetap ada juzuk daripada jasad yang tidak hancur, yang kita sebut sebelum ni ajbuz zanak tu. Juzuk halus yang tak akan hancur tu. Itu manusia tu akan dibangkitkan daripada ajbuz zanak. Jadi walaupun tengok pada zahir jasad tu hancur, azab tetap dikenakan. Kenapa? Kerana berlaku ni di alam barzah, bukan alam ni dah, bukan alam kita nampak. Nampak tanah, ada mayat-mayat yang mana di mummified, dibuat mami kan, yang diawet, diawet letak dalam kaca pula. Setengah-setengah apa nama ni, agama lain, orang-orang mulia dia awet, dia letak dalam kaca dah. Malaikat tak tanya bila? Bukan malaikat tanya situ, di alam lain dah. Dan sebagaimana seorang itu mendapat sakit dan juga rasa kesannya masa hidup. Ni Allah Ta'ala bagi kita kehidupan ni supaya kita berfikir dan beriman adanya balasan dan juga azab dan seksa nikmat ni pada alam yang kita tak nampak. Jadi bandingannya ialah ketika seorang tu tidur. Bila seorang tu tidur,
Apabila seorang tu mimpi dalam tidur, mimpi buruk dia dapat dalam tidur, dia jaga tu ada kesan tak? Ada. Jadi leluh sekali, takut sekali, peluh sekali. Padahal dia tak gerak tu. Dia tak gerak. Dia duduk atas katil. Macam mana bangun tu jadi leluh? Boleh jadi tercungak-cungak macam mana? Sebab dalam tidur kena kejar di hatu. Kena kejar di hatu dalam tidur. Jadi bangun tu tak cukup nampak. Tengok. Itu di alam berbeza kesan ada. Jadi Allah Ta'ala boleh buat lah. Walaupun kita tak nampak alam barzah berlaku, mayat tu diawet, nampak depan mata mayat, tapi macam mana? Dia terseksa, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab dia di alam berlaku, di alam barzah, alam lain. Jadi benda ni tak pelik lah. Tidak pelik kerana kita dapat mengkiaskan dengan benda yang seumpamanya. Tak? Contoh, mimpi terjun jatuh bangunan, tak? Bangun tu rasa seria, tak? Rasa. Padahal kita tak terjun dia, duduk atas katil tu, gerak pun tidur. Duduk situ juga. Tu maknanya benda itu tidak mustahil Allah Ta'ala beri kesan rasa nikmat atau rasa seksa itu kepada jasad kita yang ada ni. Walaupun di zahir orang duduk sebelah, tidur tepi bini, atau tidur tepi orang saing kita ke mana, tidur. Bini tak ada, benda kita ni. Kita hok rasa leluh, rasa sakit, dia tak ada apa-apa. Baik. Jadi apa yang akan ditanya? Kemudian daripada ditanam dengan siapa Tuhanmu, marrabbuka, ditanya soalan. Dan apa agamamu, wa madinuka, apa agama kamu, dan siapa nabi kamu, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu. Jadi ini antara soalan-soalan yang ditanyalah, antara soalan-soalan yang ditanya. Melainkan bagi setengah orang tertentu, kecuali orang tertentu selamat daripada soal kubur. Selamat daripada soal kubur. Seperti orang mati syahid. Ni tidak ditanya lah. Dah tanya ni, apa masalah? Tanya ni pun satu cubaan dan satu, kita kata, satu kepayuhan, payah. Walaupun orang yang ditanya tu boleh jawab. Tahu? Kita kalau kena tahan di poli, tak salah pun, tak rasa debar. Lesen ada, tengok-tengok dah tamat pun lesen. Rotek lama lagi. Tapi bila kena tahan tu, kena tanya tu, dudak-dudak dah. Gitulah. Walaupun orang tu, orang yang beriman, bila ditanya malaikat, itu satu bentuk daripada cubaan lah tu. Apa tu? Cubaan lah tu. Jadi orang yang terlepasnya ialah seperti orang yang mati syahid. Mati syahid ni ialah kerana apa? Kerana dia tidak ditanya oleh malaikat. Kerana apa? Kerana ujian dia lebih besar ketika mana dia berjihad fisabilillah. Kerana nak boleh berjihad fisabilillah, nak boleh dia serah diri masuk dalam medan perang, mempertaruhkan jiwa dan raga, nyawa dia tu besar. Jadi malaikat tak tanya dah. Allah Ta'ala beri kemuliaan dengan dia tidak ditanya tentang perkara keimanan. Kerana apa? Kerana dia telah bersusah di dunia pada berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Jadi Tuhan muliakan kot cara tu. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah, orang mati dalam kubur, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya setengah daripada orang mati itu diazabkan dia. Ada orang yang mati ni kena azab, dan setengah dinikmatkan dia, setengahnya dapat nikmat, dan setengah daripada azab kubur itu mengkapit. Itu dia. Mengkapit. Mengkapit oleh dua tepi kubur. Himpit tang syurga panggil. Kapit. Tulang itu kapit.
Selisih tulang. Hingga selisih tulang rusuknya. Tulang rusuk kita kan gini tau. Dia je kapit sampai selisih tulang rusuk. Makna apa nama ni? Dhatul qabri. Himpit tang kubur ni ada lah. Himpit tang kubur ni ada. Jadi setengah daripada azab kubur tu akan jadi sepit dan dia akan kapit mayat tersebut. Sehingga selisih tulang rusuknya. Dan tidak lepas daripadanya melainkan beberapa orang yang dikeluar daripadanya. Jadi ini juga akan ada ujian atau seksa, iaitu himpit tang kubur. Siapa yang terselamat ni? Siapa yang terselamat ni? Dalam masa Rasulullah SAW hidup, antaranya Nabi SAW turun dalam kubur, dia peluk Fatimah binti Asad, mak pada Sayyidina Ali. Kata Fatimah binti Asad ni ialah isteri kepada Abi Talib. Abi Talib. Jadi Nabi SAW kita tahu dia anak yatim. Setelah daripada datuk ia meninggal, yang belanya Abu Talib, yang jaganya ialah si Abi Talib Fatimah binti Asad, mak pada Sayyidina Ali. Bila wafat Fatimah binti Asad, Nabi turun kubur, beri syafaat kepada dia supaya apa? Supaya kubur ni tak kapit dia, tidak apa nama ni, tidak himpit Fatimah binti Asad. Jadi dan tidak lepas daripadanya melainkan beberapa orang yang dikeluar daripadanya, seperti orang yang baca Qul huwallah dalam sakit matinya. Ni antara yang disebut amalan oleh para ulama kita, iaitu membaca, orang yang sakit nak mati banyakkan baca surah Qul huwallahu ahad. Baca surah Qul huwallahu ahad ketika sakit nak mati. Itu kelebihan orang yang baca Qul huwallahu ahad. Okay. Kemudian kata pengarang rahimahullah, apa tu? Kita pada hari kiamat. Gitu tajuk dia. Kita pada hari kiamat. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diri kita akan hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Kena yakinlah bahawa akan dibangkitkan semula. Bangkit bukan roh saja, roh dan jasad lah. Roh dan jasad. Kiamat mana? Kiamat sungguh lah. Bumi mana? Tuhan buat bumi lain. Tuhan buat langit lain. Yauma tubaddalul ardi ghairal ard, yauma tubaddalul ardi ghairal ardi was samawat. Hari di mana Allah Taala tukar bumi yang ada ni, Tuhan jadi bumi lain, buat bumi lain pula di akhirat. Dan juga Tuhan tukar langit yang ada sekarang ni dengan langit lain pula di akhirat. Maknanya akan ada tempat hari akhirat itu bumi dan juga langit. Bukan maknanya roh sahaja dibangkitkan. Maknanya Tuhan akan buat balik bumi, tukar dengan bumi lain, langit dengan langit lain. Sebab itu orang tak percaya ni, setengah dia kata hari kiamat ni sebenarnya kiamat tu kiamat roh sahaja. Badan kita hancur. Bila hancur macam mana nak bangkit? Tidak percaya. Kalau begitu, orang kafir musyrikin takkan tolak beriman dengan hari kiamat. Kalau sekadar dia percaya bahawa kiamat itu berlaku pada roh saja, jasad ni tak bangkit dah, jasad ni mati-mati dah. Kalau gitu orang musyrikin Mekah takkan tolak Nabi, sebab benda tu tak pelik pun. Tapi benda yang mereka tolak tu, manusia badan kita hancur ni boleh bangkit semula macam badan kita sekarang. Yang tu yang orang musyrikin Mekah kata tak pernah ada hak mati hidup semula. Mana buktinya? Ini berhajat kepada percaya dengan perkara gaib yang dibawa datang oleh Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam.
Maka pada hari kiamat ni kita akan hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Setelah daripada tiupan sangkakala yang pertama, dia tiup, Israfil tiup 2 kali. Pertamanya tiup dipanggil nafkhatul fana atau nafkhatul halak, tiupan yang menghancurkan sekalian. Tiupan ini habis sekalian-kalian makhluk ni, Allah Ta'ala hancurkan semua. Kecuali beberapa lah, antaranya Israfil sendiri sebab dia nak tiup, Allah Ta'ala tarik nyawa dia lah. Nampak tak? Jadi kemudian setelah beberapa waktu yang Tuhan tentukan, dibangkitkan, dihidupkan semula Israfil untuk tiup sangkakala, dipanggil nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Ditiup sekali lagi, masa tu semua akan bangkit. Macam mana? Dalam riwayat disebut bahawa Allah Ta'ala akan turunkan hujan, yang mana bila hujan ni, hujan ni macam air mani, bila turun kena kepada ajbuz zanak tu, yang menjadi, kita kata asas kita manusia ni tinggal ajbuz zanak tu, maka akan tumbuh balik seperti mana pokok-pokok hijau tumbuh setelah daripada banjir. Mari banjir kan, lepas tu tubik hijau subur. Begitu manusia ni bila turun hujan yang datang Allah Ta'ala turunkan tu, maka daripada itu tumbuh balik badan-badan manusia ni, daripada ajbuz zanak ni tumbuh jadi manusia balik. Dan pada hari kiamat juga dihisab akan amalan kita yang kita telah beramal di dalam dunia ini. Dan berlaku hisab. Dia apa, di akhirat tu banyak berlaku fasa-fasal perjalanan. Berjalan daripada sini. Antaranya ialah hisab amalan. Amalan yang dilakukan di dunia, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisabkan dia. Ada yang masuk syurga tidak kena hisab. Antaranya dalam hadis Nabi SAW ada 70 orang, 70,000 orang, 70,000 orang di kalangan umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang akan masuk syurga tanpa hisab 70 orang. Jadi 70 orang ni, bilanglah umat Islam sekarang ni masuk tak kita? Masuk tak 70,000? Bukan zaman ni, sejak zaman Nabi tu, sahabat, siapalah ke manusia paling akhir, 70,000 orang. Jadi tak banyak lah 70,000 tak banyak 70,000. 70,000 orang ni, sahabat tanya apakah sifat mereka? Mereka yang masuk syurga tanpa hisab, mereka ini la yatatayaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Pertamanya, mereka ni la yurquna, tidak pergi jumpa Tok Momo. Tidak pergi jumpa Tok Momo, dan tidak pergi tenung nasib. Wala yatatayaruna, percaya kepada nasib-nasib ni, percaya kepada majasia ni dah. Wala yaktawuna, dan mereka ini tidak berubat dengan api. Al-kai ni, Al-kai ni tempat kita tak berlaku sangat, sebab perubatan ni dia masyhur di tanah Arab, di Afrika adalah dia guna besi panas. Besi panas dipanaskan betul-betul. Jadi kawasan yang sakit tu dia akan kenakan besi panas sekejap gitu. Boleh tengok ada perubatan secara al-kai, iktiwa. Al-kai ni makna besi panas, dia akan kena kepada kawasan sakit, dia akan sekejap je dok rasa benda sup, lepas tu dia akan tarik balik. Tapi kerana kepanasan tu, jadi sakit tu boleh jadi hilang. Saya tak pernah buat. Tok guru saya, Tok Syekh saya ada pernah buat. Sebab perubatan sama tu di Yaman, di Afrika pun ada, di Arab pun ada.
Itu perubatan lama. Imam kata memang mujarab. Kalau sakit, demam apa-apa, buat gitu sekejap baik. Mungkin sebab bila badan kita tupukan kepada sakit tu, jadi kat lain tu sakit betul-betul situ hilang kat lain. Wallahualam, saya tak tahu lah tu. Tapi dia kata jadilah. Benda tu dah haram. Dah haram. Tapi kalau orang buat gitu dah masuk hadis ni. Sebab apa? Sebab mungkin kerana dia bergantung kepada perubatan cara tu. Wala yaktahuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka ini sangat bertawakal. Jadi kita nampak daripada kesemua-semua sifat yang Nabi sebut tadi, orang yang masuk syurga tanpa hisab ni orang yang mana bila diuji dengan penyakit dan seumpamanya, orang ini tawakal betul-betul ke Tuhan. Dia tak cuba cari cara perubatan-perubatan tadi. Jadi mereka ini 70,000. Jadi tak banyak sahabat bertanya, tak banyak. Jadi Nabi kata di setiap seorang tu pula ada 70,000 pula. Jadi dah banyak kok 70,000. Darat 70,000 je tak? Darat bukan kuasa tak? Darat je tak? Darat. Dah banyak je kok. Maknanya kira umat Islam sesama ni apa nama bilangan tu masih kecil lagi lah. Apatah lagi kalau umat Islam pada zaman Nabi sampai ke akhir zaman. Nampak? Okay, jadi kita boleh mengharap dalam doa lah. Jadi orang ini mereka yang masuk syurga dengan tiada dihisab. Tak ada hisab lah. Tak ditanya. Kemudian hisab pula banyak cara pula. Ada yang hisab sekejap. Hisab sekejap saja. Sewaktu duha saja sekejap. Ada hisab lama, ada hisab bertahun-tahun pun ada. Kemudian bentuk hisab pula, ada yang hisab secara terang-terangan. Maknanya dipaparkan kepada seluruh manusia. Si fulan bin si fulan, buat keluar apa nama ni, catatan amalan, tubik, orang semua tengok. Ada yang dihisab dengan cara tersembunyi. Maknanya orang tak tahu. Dia hisab dengan Tuhan je. Tuhan hisab dia seorang je. Orang lain tak tahu. Siapa mereka ni? Mereka yang membuat kesalahan dan bertaubat dan tidak menceritakan dan menghebohkan kesalahannya kepada orang ramai. Baik itu benda-benda jahat orang kita buat, jangan kabar orang. Kalau kita berhenti dah lah, berhenti dah, taubat dah, ataupun tinggal dah, zaman muda-muda, zaman Al-Gogo, zaman Pok Yayih dulu ke mana, kita ni nakal contohnya. Bukan jahat, mana nakal. Jadi kalau kita masa muda-muda dulu larut, buat jahat ke apa, tak boleh heboh. Tak boleh heboh cerita. Ni ke cerita pula. Tak okey ni dulu. Apa gini? Apa gini lah. Orang kampung tu. Orang kampung takut belaka tak? Awet mana tak okey tak? Kampung mana tak kenal? Contohlah. Jadi dia cerita kesalahan ataupun dosa dan perbuatan jahatnya. Jadi orang begini, bila dia tidak sembunyikan dosanya kepada orang ramai, Allah Ta'ala akan sebut orang ni. Tapi orang yang mana dia isah, dia taubat, dia tidak mengheboh-hebohkan dan mewar-warkan kesilapannya pada orang, maka Allah Ta'ala akan tutup dan jaga keaiban dia, dan orang ni akan dihisab secara orang lain tak tahu. Dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Itu bentuk hisab yang berbeza mengikut kepada kesalahan dan orang. Dan juga pada hari kiamat ditimbang akan amalan kita dalam mizan. Mizan tu apa? Neraca. Supaya zahir, supaya nyatalah amalan ni akan ditimbang. Macam mana timbang tu? Tu khilaf ulama. Ada kata amalan tu Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk benda yang berjasad, tokok. Kalau semayang tu jadi tokok, supaya boleh timbang. Ada mengatakan timbang kitab amalan. Kitab amalan tu akan ditimbang.
Nak letak dalam dacing tu, nak letak dalam neraca tu, nak letak tu, ada kata amalan Tuhan akan bentukkan dalam bentuk jasad lalu ditimbang. Amalan baik datang dalam bentuk nurani, bercahaya. Amalan jahat akan datang dalam bentuk zulmah, kegelapan. Hak ni ditimbang. Ada kata kitab amalan tu, letak kitab tu, maka akan naik. Berapa buat baik, berapa jahat. Dalam mizan neraca, bentuk neraca pun khilaf. Neraca ni macam mana bentuknya? Adakah mempunyai 2 daun, 2 cepel piring tu? Dan kalau berat dia naik ke bawah ke turun ke atas? Nak naik ke bawah, turun ke bawah ke naik ke atas? Naik ke bawah pula. Naik ke atas, turun ke bawah. Jadi benda itu sebahagian kata macam keadaan dunia, sebahagian kata sebaliknya. Ala kulli hal, yang wajib kita beriman ialah adanya wal waznu yauma idzin haq. Ada proses menimbang dan ada alat penimbang. Gitu. Proses menimbang amalan tu berlaku dan alat mizan itu juga ada di hari akhirat. Macam mana betul tu kita serah kepada Allah Taala. Tak wajib dah kita beriman dan betul-betul ganda tu, sebab dia tidak termasuk dalam perkara asas akidah dah. Kalau berat kebajikan, bila timbang maka tengoklah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, yakni berat timbangan amal soleh, maka dia akan mendapat fi 'ishatir radiyah, kehidupan yang redha, syurga lah. Wa man khaffat mawazinuhu, dan yang ringan, amalan baik ni ringan. Ringan maknanya tak berat, berat amalan jahat. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Kalau berat kebajikan, dimasukkan dia ke dalam syurga. Dan kalau berat kejahatan, dimasukkan dia ke dalam neraka. Tengoklah mana berat. Mana berat. Jadi amalan kebaikan dan kebajikan tu kumpulnya di mana? Kumpulnya di dunia. Sebab itu Nabi SAW beritahu kepada kita, nak masuk syurga ni, dia kata senang. Senang. Kullukum yadkhulunal jannata, semua kamu dapat masuk syurga. Asal manusia ni boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab manusia ni memang berasal daripada syurga dah. Nabi Adam dah masuk syurga dah. Jadi tempat kembali yang asal manusia ni syurga. Sehingga Nabi kata kamu semua boleh masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang tak mau masuk. Makna Nabi kabur sampai gitu. Hadis untuk targhib, untuk menggalakkan kita, untuk kita rasa rojak. Rojak ni pengharapan kepada Tuhan. Semua boleh masuk syurga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Mudah. Kenapa tak mudah ni? Kita buat satu kebajikan ganda 10. Paling kurang sampai 700 kali ganda pun ada. Sampai ribu-ribu nak ada yang tidak ada hisap pun. Tuhan tak kira ganda pun, Tuhan beri ikut nak. Ada. Baca Quran satu huruf, satu kebajikan nak ganda 10 dah. Tak banyak. Dosa, satu dosa, satu je Tuhan catat. Satu je Tuhan catat. Baik. Dah guana jadi payah tu. Yang Nabi kata boleh masuk syurga, maknanya masuk syurga ni senang. Dah macam mana jadi payah tu? Yang Nabi kata kebanyakan Nabi tengok tu ahli neraka. Sebab apa? Sebab pertamanya antara lain lah, bagi orang yang maknanya telah beriman tu, antara lain ialah perkara yang merosakkan amalan. Amalan kita buat banyak, jadi rosak. Banyak rasa letih semayang tahajud Leni pula orang duk pakat buat subuh seperti Jumaat. Pakat mari subuh hama-hama. Baguslah, molek lah tak? Tahajud pula sebelum tu.
Banyak rasa buat amalan. Quran banyak kali khatam banyak. Tapi banyak-banyak tu hak mana Tuhan kira. Waktu yang kadang kita ingat banyak, tapi akhirat lagi tak ada apa muflih. Walaiyazubillah. Tu yang bahaya tu. Bahaya apabila amalan tidak memberi faedah kepada tuang dia. Sebab apa? Sebab rosak amalan. Ingat ke bawa berah? Bawa berah, pikulah kita berah-berah. Siapa orang tengok atas berah je. Atas mati. Tak ada isi. Ada isi. Lepas tu berah jadi bubuk belaka contohnya. Kena apa nama ni? Kena makan di ulat bubuk tu. Jadi tak ada apa tu. Itu yang jadi payah. Kalau ikut dari segi mudah, Nabi kata kullukum yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali orang yang enggan. Okey. Jadi pahala kebajikan akan ditimbang. Mana berat kebaikan ke atau kejahatan maksiat. Kalau banyak kebaikan, masuk syurga. Masuk syurga. Kalau ringan dan banyak kejahatan, sebab tu banyak kejahatan ni kita makna buat jahat betul lah. Ataupun amalan dia tak ada nilai. Amalan dia tak ada nilai sehingga amalan jahat dia melebihi daripada amalan baik. Orang ni dimasukkan ke dalam neraka. Walaiyazubillah. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Syarat tak? Itu minit. Dalam 2 minit. 2 minit. Kita sambunglah siratal mustaqim ni. Kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi lah. Dan buat sekali lagi ni. Betul kata ada photostat tu. Ada dah cikgu tengok. Cik nak tengok tu ni. Tak apa. Jadi kalau ada tu kita sambung lah. Kalau cikgu Hamzah photostat ni, insya-Allah taala. Ada salah. Ada tak? Salah ada. Tak ada ke tak ada? Dengan para nabi lebih tinggi daripada para syuhada lagi lah. Jadi mereka tu terselamat lah, daripada cubaan-cubaan tu. Ni nama-nama nama-nama hari akhirat. Lepas tu nak masuk Hanasih. Tak nama-nama nak masuk Hanasih. Kenal dulu. Nak kenal nama-nama syurga, nama akhirat. Tu nama syurga, tu nama neraka. Baik. Dah boleh lah kita baca ni dulu lah. Lepas tu kita namakkan ni ya. Namakkan ni, makna minggu depan baca ni ya. Ni tinggal siratal mustaqim. Tu kolam Nabi kita, haud, neraka, syurga. Jadi sekadar tu untuk kali ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.